untuk menjawab persoalan mengenai kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengerusi UMNO, Presiden UMNO, berkaitan tentang ketidakupayaan beliau ataupun ketidakkawalan beliau dalam mengawal mana-mana ahli parlimen untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Pada pandangan saya, kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini sebenarnya telah pun memberikan impak ataupun mencetuskan impak dan keadaan yang boleh mengucar-ngacirkan ahli-ahli UMNO di peringkat bawahan, dan juga mungkin juga timbul kegusaran di peringkat pemimpin UMNO itu sendiri, dan apabila keadaan ini berlaku, ia sebenarnya telah mencetuskan ketidakselesaan ahli-ahli UMNO yang memikirkan bahawa apabila adanya sokongan ahli-ahli parlimen UMNO kepada Anwar Ibrahim, maka sudah pastinya pertukaran kerajaan akan berlaku, tetapi pada dasarnya saya beranggapan bahawa kenyataan Presiden UMNO itu sendiri mempunyai pelbagai muslihat. Antara tafsiran yang telah pun saya teliti dan saya lihat mengenai muslihat ataupun apa yang terkandung di sebalik ucapan ataupun kenyataan Presiden UMNO itu sendiri, ianya mempunyai pelbagai maksud. Antaranya ialah, yang pertamanya, dia mahu memberikan isyarat kepada Perikatan Nasional bahawa UMNO sebenarnya boleh menjadi kingmaker, dengan kedudukan ahli parlimen yang pada saya begitu kuat, antara yang teramai pada ketika ini, dan keupayaan UMNO untuk mencetuskan suasana kucar kacir di dalam kerajaan pada hari ini sebenarnya tidaklah boleh dipandang ringan, tidak boleh dipandang enteng oleh pimpinan tertinggi PPBM dan juga Perikatan Nasional. Walaupun sebenarnya kita melihat terdapat juga parti-parti lain yang cuba berusaha untuk menjadi kingmaker, contohnya PAS. PAS yang pada pandangan saya mereka juga mempunyai strategi politik yang berbeza. Mereka memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, mereka juga memberikan komitmen kepada Muafakat Nasional, mereka juga bersedia untuk menyokong BN, tetapi hakikatnya politik itu adalah berdasarkan kepada nombor, berdasarkan kepada angka, dan UMNO selama hari ini kita lihat cuba mendiamkan diri dalam mendedahkan strateginya. Tetapi apabila ucapan ataupun kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dikeluarkan, maka saya percaya UMNO sebenarnya sudah mempunyai strategi-strategi yang pada pandangan saya boleh memberikan kesan kepada situasi politik di dalam negara pada hari ini. Maka apabila pengumuman Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dikeluarkan, ia sedikit sebanyak menjelaskan bahawa UMNO sebenarnya adalah merupakan antara yang dominan untuk memainkan peranan mereka sebagai antara mempunyai bilangan ahli parlimen yang paling ramai di dalam parlimen hari ini untuk mengubah secara total situasi politik negara. Jadi itulah kemampuan UMNO sebenarnya, dan itulah yang sebenarnya pada pandangan saya poin ini tidak berjaya ditafsirkan oleh ahli-ahli bawahan. Mereka berasa terancam dengan kedudukan ataupun mereka berasa terancam dengan kenyataan Zahid Hamidi, dan kita sebenarnya tak boleh pemimpin-pemimpin di peringkat tertinggi ini, pada pandangan saya mereka mempunyai hala tuju, mereka mempunyai strategi yang tidak boleh didedahkan kepada semua orang. Jadi itulah antara senjata yang pada pandangan saya dimiliki oleh UMNO pada ketika ini. Kita juga harus mengetahui, kita juga harus mengakui bahawa sebarang kerjasama yang ingin diwujudkan, dengan seteru politik, di dalam UMNO, contohnya
katakanlah UMNO ingin bekerjasama dengan DAP ataupun Anwar, benda ini sebenarnya, perkara ini harus dibawa ke perhimpunan tertinggi, harus dibawa ke peringkat perhimpunan tertinggi, harus diputuskan oleh kesemua ahli-ahli majlis tertinggi, Presiden harus membuat keputusan. Jadi proses ini sebenarnya mengambil satu masa yang lama, dan pada pandangan saya agak tidak relevan, kerana yang pertamanya ia sendiri bertentangan dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional, iaitu mereka menolak DAP dan juga menolak sama sekali kepimpinan Anwar Ibrahim, untuk memberikan kerjasama. Tetapi walaupun ia sebenarnya bertentangan dengan semangat yang ditunjukkan dalam Muafakat Nasional, kita harus ingat bahawa politik itu sebenarnya adalah dinamik, Politik itu tidak mempunyai musuh yang tetap, musuh yang kekal. Politik juga tidak mempunyai partner yang kekal, kawan yang kekal. Jadi politik itu adalah bersifat dinamik dan fleksibel, Jadi cuma yang kekal ialah interest, ialah kepentingan. Kalau kepentingan itu sama, maka kita boleh bekerjasama. Jadi inilah yang kita harus fahamkan dalam arus politik pada hari ini, Jadi apabila kenyataan presiden itu gagal ditafsirkan oleh ahli, jadi inilah sebenarnya yang telah mencetuskan polemik, polemik di peringkat ahli bawahan, di peringkat golongan masyarakat itu sendiri yang secara langsung terlibat dengan politik. Maka mereka akan beranggapan bahawa UMNO hanya mementingkan kuasa, hanya mementingkan kedudukan. UMNO sanggup berbuat apa sahaja demi memastikan kuasa berada di tangan mereka. Jadi perkara-perkara ini perlu kita elakkan, perlu diketepikan, kerana kita harus melihat bahawa strategi politik UMNO itu ataupun strategi politik yang cuba dilakukan itu sebenarnya tidak boleh ditafsirkan secara direct, secara berterusan, jadi kita kena baca apa yang terselindung di sebalik setiap kenyataan ahli-ahli politik di dalam negara kita, terutamanya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi, presiden parti, naib presiden parti, timbalan presiden. Jadi mentafsir politik itu tidak boleh dilihat dari segi satu perspektif, kena lihat dari segi pelbagai angle, pelbagai sudut yang luas, dan saya akui bahawa kenyataan Zahid itu sebenarnya gagal, pada pandangan saya gagal ditafsirkan oleh orang bawahan, gagal ditafsirkan oleh orang bawahan, dan dan selain itu juga kenyataan ini pada pandangan saya memang boleh mencetuskan suasana yang tidak selesa, suasana yang tegang, dan bukan itu sebenarnya yang pimpinan tertinggi UMNO yang mahukan, tetapi secara realistiknya kenyataan ini memperlihatkan bahawa UMNO itu sebenarnya adalah sebuah parti ataupun sebuah kuasa yang tidak boleh dipermain-mainkan oleh mana-mana pihak, dan setiap pihak harus mengambil iktibar dengan apa yang telah berlaku, dan setiap pihak di dalam politik di dalam negara ini, setiap parti sebenarnya harus menilai dan juga melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing, sama ada ianya boleh ditafsirkan kepada tindakan politik yang relevan ataupun ianya boleh kita lihat sebagai memberikan satu peluang atau ancaman yang bakal berlaku apabila gerakan politik seperti yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dilakukan ataupun terjadi.